الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi lagi dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatankuasa masjid, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, Tuan Guru, Tuan Haji, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita rafakkan ke hadirat Allah pada malam ini. Dengan izinnya dapat kita bersama-sama untuk menyambung bacaan kitab Nasaihul Ibadah. Kitab ini asalnya disusun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang pakar dalam bidang hadis. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi Al-Bantani, seorang ulama Nusantara. Muka surat 15, nasihat yang ke-11. Muka surat 15, nasihat yang ke-11. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Sebahagian ahli hikmah ada menyatakan la tahqirudz dzunubas shighar fa innaha tatasha'abu minha dzunubul kibar. Jangan kamu meremehkan dosa-dosa kecil. Az-dzunub as-shighar, shighar tu kecil. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil, kerana dari situlah bersemi dosa-dosa besar. Tatasha'abu minha dzunubul kibar. Baik. Huraian. Di samping itu, kadang-kadang ataupun boleh jadi kemurkaan Allah timbul kerana dosa-dosa kecil. Dalam tasawuf, seakan-akan tidak ada pemisahan antara dosa kecil dan dosa besar. Okey. Dia beritahu di sini, tidak mustahil kemurkaan Allah menimpa ke atas seseorang bukan kerana dia buat dosa besar, tetapi buat dosa kecil. Itu maksud dia. Jadi maknanya jangan kita berfikiran, alah, kalau buat dosa kecil Allah takkan murka. Allah hanya akan murka kalau kita buat dosa besar. Jangan berfikir sedemikian. Itu maksud dia. Bahkan menurut jendela tasawuf, dunia tasawuf ataupun ahli-ahli tasawuf yang kita sebut juga sebagai ahli sufi, mereka tidak memisahkan antara dosa besar dan dosa kecil. Tak ada beza. Maknanya apa? Asal sahaja dosa, bahaya. Walaupun memang dari sudut istilah, hatta Nabi sendiri membuat senarai-senarai dosa besar. Ada kitab namanya kitab Al-Kabair. Disenaraikan hampir 60 ke 70 kategori dosa besar. Selain daripada itu, dosa kecil. Tetapi ahli tasawuf, orang yang nak membersihkan hatinya, yang berusaha nak mendekatkan diri kepada Allah, mereka tak membeza-bezakan ini dosa besar, ini dosa kecil. Jadi kalau dosa kecil tak apalah, kecil, relax dia ada relax dosa kecil je kot. Kalau dosa besar, jangan.
bahaya, takut. Dia tak ada sikap macam tu. Ahli sufi, dia tak kira dosa besar ke dosa kecil. Bagi mereka, nama dosa itu sudah sangat menakutkan, perlu dijauhi sejauh-jauhnya. Itu sikap ahli tasawuf. Apa-apa dosa yang dilakukan berterusan tanpa sebarang keinsafan, sekalipun kecil mana, maka ia akan menjadi dosa besar. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa mengampuni dosa hamba-Nya yang betul-betul bertaubat dengan taubat nasuha, sekalipun dosa itu besar, melainkan dosa syirik yang telah ditetapkan Al-Quran sebagai dosa yang tidak diampuni, sehinggalah seseorang itu berhenti dari kesyirikannya. Hal ini dibuktikan dengan satu hadis yang menjelaskan tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang dan diterima taubatnya setelah ia sedar dan benar-benar insaf, walaupun ia mati dalam keadaan belum melakukan suatu amal soleh. Jadi cerita lelaki yang bunuh 100 orang ni kita akan bincang secara mendalam muka surat 17 nanti. InsyaAllah kita usahakan sampai ke situ. Baik. Jadi kesimpulannya untuk nasihat yang ke-11, jangan kita memandang remeh, memandang enteng, kerana dosa yang dibuat itu dosa kecil. Kerana dia sebut fa innaha tatasya'abu, daripada dosa kecil itulah akan bersemi, akan merebak menjadi dosa besar. Itu memang kita sendiri akui. Ya, kitab ni tebal ni, tapi sebelum nak jadi tebal, dia bermula dengan satu titik. Dia bermula dengan satu huruf, dengan satu kalimah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kan. Sikit, lama-lama jadi tebal. Begitu juga kita tengok penyakit. Ya, mula-mula sikit, lama-lama merebak. Tahu-tahu dah sampai stage 4 dah. Dah barah dah. Teruk. Bangunan pun begitu, kita tengok sunnah dia. Daripada satu bata ke satu bata, akhirnya berdiri megah satu bangunan yang besar. Jadi jangan kita pandang remeh dosa kecil. Begitu juga sebaliknya, dipanggil mafhum mukhalafah, amalan-amalan yang baik juga jangan kita remehkan, walaupun amalan tu nampak kecil je. Konsep dia sama. Hak buruk pun jangan kita pandang kecil sehingga kita rasa alah tak ada apanya, dosa kecil je. Jangan. Begitu juga amalan-amalan baik. Bukan nanti kita buat amalan yang besar-besar, yang hebat-hebat, tetapi Allah mengambil kira walaupun amalan yang baik itu kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin, itu kita hafal semua kan. Walaupun sebesar zarah kebaikan, Allah akan balas, akan diambil kira. Tak adalah ke akhirat nanti Allah hanya kira yang besar-besar je. Yang kecil-kecil ni buang. Ini tak masuk senarai. Tak. Itulah yang barangkali akan top up. Kadang-kadang boleh jadi amalan kecil itulah yang melayakkan akhirnya kita masuk ke syurga. Timbang, hak berat, yang buruk dengan baik sama je, tapi lebih ada amalan-amalan kecil. Kita masuk tabung RM1 kecil je, tak banyak mana, tapi Masya Allah. Ya, kita senyum. Kalau dalam hadis Nabi sebut, jangan kamu memandang kecil amalan sekalipun kamu hanya melontarkan senyuman kepada saudara kamu. Amalan kecil. Ya. Okey, habis. Nasihat yang ke-12. Jadi kita tak syarah panjang sebab nasihat ke-12 ni pun dia berkait juga. Berkait. Nabi SAW bersabda, la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. Hadis ni daripada Ibnu Abbas dan salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Setengah ulama bahas mengatakan hadis ni berstatus dhaif. Ya. Dosa kecil tidaklah dipandang remeh jika terus-menerus dilakukan. Dia berkait dengan tadi. Dan dosa besar pula tidak disifatkan berbahaya jika disertai dengan memohon ampun.
Jadi boleh kita fahami tuan-tuan, nasihat ke-11 tadi yang baru selesai kita bincang merupakan kata-kata ahli hukama. Maknanya ahli hukama bercakap pun berdasarkan hadis inilah dia punya panduan dia. Okey. Dosa kecil tidaklah dipandang kecil jika dia dilakukan terus-menerus. Manakala dosa besar tidaklah dianggap besar ataupun tidaklah dianggap berbahaya jika segera disertai dengan taubat, memohon ampun. Ini hadis ya. Tengok dia punya huraian agak panjang. Sampai muka surat 19. Ya. Jadi kita cuba insya-Allah habiskan. Ya. Saya akan pecut 160 km sejam. Jadi pakai seat belt dia dulu. Ya, ini mesti kena samannya. Ya. Dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan menumpuk dan terus menimbun-nimbun sehingga menjadi dosa besar. Ini yang kita sebut tadi kan, daripada kecil akhirnya menjadi besar. Dengan adanya kehendak untuk melakukan secara terus-menerus, berarti suatu dosa telah membesar kerana niat melakukan maksiat itu merupakan satu perbuatan maksiat yang lain ataupun perbuatan maksiat yang tersendiri. Baik, kenapa dosa kecil ni bahaya? Sedangkan kecil je kan? Pertama, dilakukan secara istiqamah. Istiqamah pula dia dalam bab tu. Dalam bab amalan tak istiqamah. Dosa kecil dia istiqamah, berterusan buat. Kemudian dia kata apa? Adanya kehendak untuk terus melakukan. Dia ada niat untuk esok nak buat lagi, lusa nak buat lagi, tulat nak buat lagi. Adanya kehendak. Maka dia kata apa? Suatu dosa kecil ni tadi telah membesar, telah naik ke darjat dosa besar kerana niat nak melakukan maksiat itu merupakan satu perbuatan maksiat yang lain. Dosa kecil yang dia buat tu satu hal. Lepas tu adanya keazaman untuk terus buat dosa tu. Itu satu maksiat yang berasingan pula. Itu yang buat dosa kecil tu jadi besar. Ya, sedangkan kita ni sepatutnya dalam hati pasang niat bertaubat. Bertaubat, ya, duk fikir aku ni banyak buat maksiat, ya Allah malunya, ya Allah aku ni. Ini tak, dia selesa dengan niat untuk terus mengerjakan dosa. Ya, na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi di situ jawapan kenapa dosa kecil bahaya. Pertama, dilakukan terus-menerus, kemudian adanya kehendak. Ya. Sehingga dengan kehendak itu menjadi satu dosa yang berasingan pula. Sebab tu ada kata-kata hikmah menyebut Allah hidupkan kita hari ini kita masih hidup, ataupun misalnya esok pagi sedar-sedar masih bernyawa, untuk apa? Untuk kita bertaubat kepada Allah, bukan untuk kita sambung dosa semalam. Ni hidup hari ni nak sambung dosa semalam, hidup esok nak sambung pula dosa hari ni, tak selesai lagi kan? Ataupun tak puas lagi. Jangan begitu. Allah bagi kita hidup, salah satu tujuannya untuk kita bertaubat. Maknanya ada peluang lagi bertaubat. Kalau dah mati nanti, orang dah bawa jenazah kita ke kubur, jadi seperti yang Allah rakam dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 tu kan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku nak bertaubat. Masa tu tak guna dah. Manakala dosa besar pula tidak dipandang besar jika disertai sentiasa memohon ampun kepada Allah dengan serta-merta dan tanpa melengahkan masa. Maksudnya bertaubat kepada Allah dengan disertai syarat-syaratnya. Ini kerana sesungguhnya taubat akan menghapus segala kesalahan, walaupun kesalahan itu besar sekalipun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas dengan susunan mendahului kalimah akhir dari kalimah awal. Sesungguhnya Allah telah mengingatkan agar umat Islam bertaubat terlebih dahulu jika inginkan satu kejayaan dan kemenangan. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah, kembalilah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman. Tengok dia tuju pada siapa? Orang beriman. Ya. Kalau kamu masih ada sekelumit iman dalam hati,
Perhatikanlah ayat ini, dengarlah ayat ini baik-baik. Cakna orang kata apa? Allah minta tubu, itu fi'il amar ya. Taba yatubu taubatan. Tubu ni fi'il amar. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Jadi pintu kejayaan, kalau kita nak bercerita tentang kejayaan, mesti masuk melalui pintu taubat. Bertaubat. Macam anak-anak kita periksa SPM kan, cerita pasal kejayaan, macam mana nak berjaya, study group, buat peta minda, macam-macam. Tiba-tiba tak cerita pasal taubat, tak lengkap. Sedangkan Allah sebut taubat tu di hujungnya tuflihun. Ya, ceritalah kejayaan meniaga, kejayaan politik, kejayaan rumah tangga, kejayaan apa saja, mesti melalui pintu taubat. Kalau tidak bertaubat, belum ada makna lagi kejayaan itu di sisi Allah, di sisi agama. Surah An-Nur ayat 31. Dalam satu hadis diterangkan bahawa Allah menyifatkan kepada hamba-Nya yang bertaubat sebagai kekasihnya. Dia menganggap seperti mana orang yang tidak mempunyai dosa. At-taibu habibullah wat-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah tu, habibullah. Dan orang yang bertaubat dari suatu dosa bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa lagi. Ini ayat-ayat targhib, ayat-ayat memberi kita motivasi, memberi harapan yang sangat besar. Kembalilah, mari balik ke pangkal jalan. Apa makna orang yang bertaubat itu kekasih Allah? Maksudnya Allah kasih, Allah suka dengan perbuatan taubat tu. Allah suka, Allah kasih akan hamba-hambanya yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat itu melalui hadis ini Ibnu Majah, seumpama dia tidak mempunyai dosa lagi, bersihlah, ibarat bayi yang baru lahir. Jika seluruh umat Islam telah bertaubat, makna mereka telah menjadi wali ataupun kekasih Allah, maknanya dikasihi Allah. Dalam satu hadis Qudusi diterangkan bahawa Allah akan sentiasa menjadi pembela dan pelindung bagi sekalian wali dan kekasihnya. Dengan demikian, segala jenis bantuan dan nusrah ni pertolongan, akan diturunkan kepada kaum muslimin sehingga akan sentiasa menjadi umat dan bangsa yang unggul, menang, berwibawa dan bertamadun tinggi. Persoalannya sekarang, adakah kita telah bertaubat dan kembali kepada Allah? Adakah orang Islam ataupun kaum muslimin sedar dan kembali menjalankan syariat Islam dan hukum hakam yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul? Adakah kita peduli dan ambil tahu terhadap kemungkaran dan kemaksiatan yang berlaku di sekeliling kita? Sesungguhnya inilah jihad yang paling utama, iaitu jihad memerangi nafsu dan syaitan yang membelenggu umat Islam dari bertaubat, dari menjalankan ketaatan, menyekat kemungkaran, dalam had-had tertentu lari ke medan perang untuk meraih syahid di sisi Allah. Jadi persoalannya tuan-tuan, pintu taubat tak pernah tertutup, sentiasa terbuka luas. Jadi persoalannya, adakah orang Islam mengambil peluang itu, ataupun masih leka, ataupun mungkin menangguh-nangguh taubat. Menangguh-nangguh taubat. Esoklah, lusalah, bulan depanlah, lepas pencenglah, umur 70 nantilah, macam-macam angan-angan kita, melalui tipu daya syaitan, iblis, begitu juga hawa nafsu kita. Taubat yang membolehkan umat Islam menjadi wali ataupun kekasih Allah mempunyai beberapa syarat. Baik, sekarang kita akan masuk kepada satu tajuk penting. Apakah syarat-syarat taubat yang melayakkan seseorang itu dikasihi Allah? Dalam bahasa yang lain, apakah syarat-syarat taubat nasuha? Selalu kita dengarkan istilah taubat nasuha. Dia ada syarat dia. Kalau kita memenuhi syarat, insya-Allah lulus. Allah terima taubat kita, walaupun taubat itu besar mana sekalipun. Itu maksud dia, tuan-tuan. Baik. Dia macam nak sembahyang kan, ada syarat sah, syarat wajib. Ni kita nak puasa, ada syarat sah, ada syarat wajib. Jadi nak bertaubat pun ada syarat dia. Itu yang dikatakan setiap perkara yang kita nak buat mesti atas dasar ilmu. Sampai tahap nak bertaubat pun mesti ada ilmu. Dia bukan main aci taubat je.
Walaupun dari satu sudut kita kata baguslah dia nak bertaubat, tapi kalau tak memenuhi syarat, tak luluslah. Ya, kita isi borang nak minta kerja itu gini, ada syarat dia. Umur berapa, warga negara, apa sijil yang kita ada, mesti ada syarat. Walaupun kita kata Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Allah menunggu-nunggu untuk kita kembali, tapi mesti memenuhi syarat. Iaitu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ini yang paling penting sekali. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Tidak seharusnya manusia yang telah berbuat dosa itu berputus asa sehingga ia beranggapan bahawa Allah tidak lagi akan mengampunkan dosanya. Dia fikir gitu, dosa aku ni pasti Allah tak akan ampunlah, confirm. Hal ini boleh jadi timbul, kenapa dia berfikiran sedemikian? Hal ini boleh jadi timbul akibat dosa yang dia lakukan terlalu besar dan sudah terlampau banyak. Kalau secara rasminya mazhab Syafi'i umur 15 tahun dah ada dosa pahala, dah ada akaun dah untuk masuk dosa pahala, malaikat Raqib Atid pun dah catat. Start 15 tahun dia dah buat dosa dah. Hidup berlumang dosa, buta agama, jahil begitu begini. Sampai umur 40 misalnya, dia hitung-hitung, dia congak-congak, banyak dah dosa dia buat. Ya, besarnya dosa yang dia dah buat. Aku ni kalau bertaubat pun Allah takkan terima. Dia dah buat keputusan begitu. Sedangkan rahmat dan pengampunan Allah sangat luas melebihi samudra yang tidak bertepi. Allah memberi jaminan keampunan menerusi firman-Nya seperti mana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengampuni lagi Maha Penyayang. Ayat ni ingat baik-baik. Surah Az-Zumar ayat 53. Ya. Ayat ini diberi komentar oleh kebanyakan para ulama. Dia kata apa? Memang kita tahu Allah Maha Pengampun. Itu tak nafi dah. Memang kita tahu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi dalam Quran, ayat inilah, ayat 53 inilah yang menunjukkan Allah paling pengampun, paling penyayang. Sekarang ni kalau kita tengok kat media sosial, orang suka komen terpaling. Oh, dialah terpaling hot, inilah terpaling alim, inilah terpaling cerdik, terpaling aja ayat. Jadi dalam banyak-banyak ayat Quran, 6,200 lebih kalau kita alam Melayu popular dengan bilangan 6,666 tu. Ayat 53 Az-Zumar ini menjadi champion, menunjukkan Allah paling pengasih penyayang kerana Allah sendiri membuat permintaan daripada Allah melalui lidah Nabi kita, wahai Muhammad, beritahu kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang hidupnya bergelumang dengan dosa, yang hidupnya selama ini tak fikir halal haram dosa pahala, tak apa, kembali, mari. Bahkan Allah minta, jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmatku. Aku akan mengampuni dosa kamu jami'ah, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ni pun kita selalu bahas, saja nak ulang tuan-tuan. Ghafurur rahim kan. Allah bukan sekadar mengampunkan dosa kita, lepas tu dia sayang kita. Macam kita ni tak pernah buat dosa, terus dia sayang. Kita kalau berkawan baiklah dengan seseorang, ya, tiba-tiba kawan baik kita tu dia pedajai kita. Tahu pedajai? Dia khianat kita, dia buat benda tak elok kat kita, dia tikam belakang, dia kutuk kita, macam-macam lah. Apa kita rasa? Mesti terkilan lah. Rasa terkilan, rasa sedih, rasa tak sangka, ralat. Kan? Kenapa kawan baik kita tiba-tiba buat macam ni dekat kita? Tiba-tiba hari raya nanti ni dia datang minta maaf. Hari raya, ya, Mat, aku minta maaf, aku mengaku selama ni aku kutuk belakang lah apa semua. Okey, mungkinlah kita boleh maafkan dia. Itu ghafur. Tapi nak rahim, nak sayang balik macam sebelum-sebelum ni, minta maaf lah.
mungkin mengambil masa. I can forgive but don't forget. Not forget lah dia orang. Broken kan. Mungkin boleh maafkan tapi tak boleh lupa. Tapi Allah dia Ghafur dan dia terus sayang kita. Payah makhluk manusia nak buat macam ni. Kalau ada pun kata ulama mungkin ibu lah. Ibu dengan anak, anaknya nakal macam mana, jahat macam mana, peningkan kepala maknya macam mana, susahkan hati maknya macam mana. Tapi bila anak tu minta maaf, insya-Allah dia akan maafkan anak tu dan dia terus sayang. Sebab kita duduk dalam rahim dia. Ayah tu mungkin lambat sikit lah. Ayah ni dia kontrol macul lebih sikit. Kalau mak tu anaknya jahat macam mana, orang kata macam pelesit ke macam apa ke, kalau dia minta maaf sujud dekat kaki tu, insya-Allah sejuk lah. Dia tak nampak dah buruk anak dia. Dia terus rahim, dia sayang. Ya. Allah lebih penyayang daripada ibu yang penyayang. Tu mahalnya. Bila sebut Ghafur, dia rahim. Dalam satu hadis yang panjang yang kita sebut tadi ni, riwayat Bukhari Muslim, dinyatakan seorang lelaki telah membunuh 99 orang. Ini zaman Bani Israel. Dan dia tanya kepada seorang rahib berbangsa Israel sama ada dosanya itu masih boleh diampuni Allah ataupun tidak. Maka rahib ni jawab, tidak. Ataupun lebih tepat, abid lah, abid. Laki ni dia dah bunuh 99 orang. Tu macam bilangan Asmaul Husna tu. Bukan kemain tu. 99 orang dibunuh. Kalau seorang pun dah kita kata jahat. Baru ni tengok video yang budak tu kena ikat, kena pukul sampai mati kan, kena belasah. Tak sanggup kita tengok. Dalam hati kita menyumpah-nyumpah siapa yang terlibat dengan pembunuhan tu. Memang kita cop, jahatlah, teruk. Tu baru bunuh seorang. Ni dibunuh 99 orang, nak kata apa ni? Ini Syarif Dul pun angkat tangan ni. Ya, memang pailang lah, otai samsing gila ni. Ya, dahsyat ni. Ganas, sangat ganas. Tiba-tiba Allah jentik hati dia untuk bertaubat. Datang angin-angin fitrah tu untuk dia kembali menjadi manusia. Ya? Maka dia tanya satu orang abid, aku ni boleh tak bertaubat? Adakah Allah terima taubatku kerana aku dah bunuh 99 orang? Abid ni dengar, minta maaf, bersedialah untuk jadi ahli neraka. Ibaratnya macam itulah. Maknanya kamu tak akan diampuni oleh Allah. Kamu sangat jahat. Ya, kamu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, kata si rahib ataupun abid ni. Maka rahib itu pun dibunuhnya. Puas hati. Ya. Dibunuhnya rahib tu cukup 100. Memang sakan dia ni. Ya. Selanjutnya, tapi keinginan untuk dia bertaubat itu masih ada. Lalu dia bertanya pula soalan yang sama kepada seorang alim. Tadi abid ni ahli ibadah. Dia rajin ibadah tapi mungkin tak alim. Yang ni alim, lagi soleh. Maka orang alim ni menasihati agar dia bertaubat. Maknanya, ya, kamu boleh bertaubat. Allah akan menerima taubat kamu. Itu jawapan. Jadi jawapannya memberi harapan. Memberi harapan. Dengan syarat, ada syarat, ada saranan. Kamu pergi ke satu perkampungan yang penduduknya ramai orang baik-baik dan ahli ibadah. Kamu kena hijrah, kamu kena keluar daripada kampung ni. Pergi ke satu tempat, kalau bahasa kita pergi ke pondok, pergi ke madrasah, cari orang alim, tok guru ada di situ, ramai pelajar-pelajar, orang-orang yang buat ibadat, pergi situ. Jangan duduk kampung ni, bahaya. Persekitarannya tidak membantu kamu. Ini jawapan yang sebetulnya. Ya, jawapan yang sebetulnya. Jadi kita kalau ada orang mengadu, saya ni teruk, saya ni jahat, saya ni macam-macam dah buat, adakah saya boleh bertaubat? Kita jawab jawapan yang kedua ni. Jawapannya boleh. Jangan jawab jawapan yang pertama, takut-takut pendek umur nanti kita. Pendek umur dibuatnya. Beri harapan dia, beri semangat. Jadi lelaki ni tadi pun pergilah seperti yang disarankan. Sebelum sampai tempat tujuan, lelaki tersebut meninggal dunia. Meninggal dunia.
Tak tahulah kena serangan jantung ke apa ke, wallahu alam. Dan menjadi rebutan dua malaikat. Turun dua malaikat saling berebut, yakni malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi itu ya, dia punya proses dia. Bila kita telah dicabut nyawa, yang mencabut nyawanya malaikat Israel. Tugas dia dah selesai, akan datang pula sama ada malaikat rahmat ataupun malaikat azab. Biasanya satu malaikat je datang untuk seorang. Kalau dia orang baik, yang datang itu malaikat azab. Follow up. Kalau orang tu orang soleh, setelah dicabut nyawanya akan turun malaikat rahmat. Tapi yang ni pelik sikit, dua-dua malaikat turun. Nyaris nak bergusti sama-sama dia orang pula. Ya. Ya. Yakni malaikat rahmat dan malaikat azab. Akhir kisah, diringkaskan cerita, Allah telah mengampuni dosa lelaki ni tadi kerana apa sebab elat dia? Jarak yang ia lalui lebih jauh, maknanya dah dekat dah dengan pondok ni tadi, dah dekat dah nak sampai. Dan kerana itu malaikat rahmat lebih berhak ke atas dirinya. Jadi Allah beri keputusan, Allah selesaikan masalah malaikat yang confused ni tadi, siapa nak bawa roh dia, sama ada malaikat rahmat atau malaikat azab. Maka Allah kata, itu hak malaikat rahmat, kerana aku telah mengampunkan dosanya atas sebab dia dah sudah hampir dengan tempat yang dia nak sampai. Baik, iktibar. Okey, apa pengajaran? Pengajaran ni penting sebab kalau salah ambil pengajaran, salah pembawakan. Dalam kepala kita mungkin berfikir, oh best juga ni, aku boleh jadi Samsing. Lepas ni berhenti tahfiz kan, nak jadi Samsing, bunuh orang, lepas tu dengan harapan nanti bertaubat. Bukan itu pengajaran dia. Tak ada kena-mengena, tak ada kena-mengena sikit pun. Sesat lagi menyesatkan kalau fikir macam tu. Ini dia punya iktibar. Iktibar yang dapat dipetik bahawa tidak seharusnya pelaku maksiat, sekalipun besar dan banyak, membunuh dosa besar. Lepas tu banyak, 99 orang dia bunuh. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, kerana Allah akan sentiasa mengampuni segala macam dosa, melainkan dosa syirik. Jadi pengajarannya, besar mana pun dosa yang pernah dibuat oleh seseorang, dia ada hak untuk bertaubat. Dia berhak untuk bertaubat. Kita kena bagi tahu, ya boleh bertaubat. Jangan kita pula ambil kerja Tuhan. Kita kata kamu tak boleh bertaubat, bersedia jadi ahli neraka tadi kan. Jangan. Itu pengajaran ya, bukan pengajaran suruh bunuh orang, bukan. Itu salah. Ini orang yang dah terlajak, ya, yang tersasar jalan hidupnya, maka kita beri harapan. Dulu ada satu wartawan di Semenanjung, dia masuk satu pusat ataupun kelab eksklusif yang terdiri daripada maknyah-maknyah, pondan, geng-geng sotong. Ya, ada kelab eksklusif. Dia wartawan, dia nak tahu apa aktiviti dia orang kat dalam. Bila dia masuk, tak tahulah dia pun menyamar jadi maknyah ke, wallahu alam lah, nak dapat maklumat. Dia pun masuk, dia kata malam tu ada tarian tiang yang dibuat oleh geng-geng gay. Gay, homoseks. Maknanya gay pun dijemput secara eksklusif malam tu untuk mengimarahkan kelab tersebut dengan tarian tiang yang dihadiri ramai oleh geng-geng pondan. Dia pun menarilah tiang dengan aksi-aksi gairah lah begitu begini. Lepas tu keluar dia punya host, dia punya MC, pengacara majlis, maknya. Ni wartawan tu dia tulis. Lepas dia keluar tu dia tulis berita. Maknya ni, pondan ni, dia pegang mic, dia kata apa? Okay guys, kita semua ahli neraka. Lepas tu yang lain pun semua bersorak, yeah. Kenapa dia kata macam tu tuan-tuan? Mereka sudah berputus asa dari rahmat Allah. Bagi mereka, masyarakat pun dah tak terima dia orang, mak ayah pun dah buang. Jadi alang-alang menyeluk dosa biar sampai ke jurang neraka. Ibaratnya gitulah. Cuma ayat dia tu sedih lah.
Dia ingat neraka ni macam apa kot kan. Kita semua ahli neraka, lepas tu yang lain bersorak, ye, seronok, macam gembira. Ya. Tapi melalui kata-kata tu kita faham mereka sudah berputus asa. Ya. Saya pernah jumpa satu hamba Allah lah, pangkat abang. Ya. Bila bersembang, akhirnya dia tahu saya ni ustaz. Mula tu kita macam nak sorok-sorok lah, kan? Kata, ustaz rupanya. Dia kata, ustaz kecil-kecilan je. Lepas tu dia tanya, ustaz ada mengajar kuliah kat mana-mana ke? Adalah sikit-sikit. Orang macam saya ni boleh ikut ke kuliah ustaz? Dia tanya. Kenapa dia tanya macam tu? Sebab dia rasa dia tak layak pergi ke masjid dengan dosa-dosa yang banyak dia buat. Dia rasa dirinya jijik, kotor nak memijak masjid ni, kan suci rumah Allah. Jadi siapalah dia? Saya terus cakap, tak ada masalah bang. Lagi elok datang bang. Ya, masjid ni untuk semua. Allah Maha Pengasih, Maha Penyampun. Allah tak pandang siapa kita. Yang penting kita datang niat nak kembali kepada Allah. Muka dia tu macam tak boleh terima ayat saya tu. Dia masih macam tak yakin. Ya ke? Betul ke aku ni masih Allah terima? Banyak di luar sana tuan-tuan, saya nak bagi tahu orang yang begitu perasaan dia. Maka kitalah perlu menjadi ejen untuk menghulurkan tangan mengatakan tubu ilallah. Tubu kembali pada Allah. Allah terima anytime. Ya. Ya. Jadi kita bukan sekadar melihat ahli maksiat dengan pandangan hina, sekadar kita mengutuk, sekadar kita geram. Ya. Sebab tu dalam kitab ni kita akan jumpa nanti malaikat Jibril punya kata-kata, aku suka, dia kata apa? Wa irsyadud dhalin. Aku suka menunjuk jalan kepada orang yang sesat. Itu antara favorite malaikat Jibril dikongsi dengan Nabi. Nanti kita akan jumpa. Ya, malaikat Jibril kata apa? Kalau aku jadi manusia, apa kerja yang paling aku suka? Aku suka mengembalikan orang yang sesat ke pangkal jalan. Aku akan pujuk mereka, aku akan dekati mereka, aku akan kata, ayo bertaubatlah, Allah Maha Pengasih. Itu ayat dia. Itu malaikat Jibril. Ya. Okey, habis. Setelah manusia yakin, muka surat 18, bahawa Allah akan mengampuni segala macam dosa, maka ia mesti memperbanyakkan membaca istighfar dan membaca ataupun memohon ampun tanpa rasa jemu-jemu. Mengikut dalil yang sahih, ayat istighfar yang paling sederhana dan memadai ialah seperti mana berikut. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abuhu laka bi ni'matika wa abuhu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dipanggil Sayyidul Istighfar yang kita semua amal dalam surat tu. Baik, selanjutnya terjemahan tu boleh baca sendiri. Selanjutnya, penyesalan ke atas dosa-dosa dianggap penting kerana pada hakikatnya hal itu menunjukkan keinsafan seseorang. Okey, ini syarat taubat nasuha ya. Mesti menyesal. Pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kedua, banyakkan istighfar, baca Sayyidul Istighfar. Yang ketiga, menyesal sungguh-sungguh. Kenapa perlu menyesal? Itu menunjukkan keinsafan seseorang. Orang yang menyesali dosa bererti dia telah melatih dirinya bersifat tawaduk, yakni rendah diri di hadapan Allah. Setelah menyesal, tidak seharusnya ia mengulangi lagi dosa yang sama. Memandangkan pentingnya penyesalan ini terhadap taubat seseorang, Rasulullah SAW bersabda seperti mana berikut: "Lau amiltumul khataya hatta tablughas sama, thumma nadimtum lataballahu alaikum." Tengok hadis ni. Jika kamu berbuat kesalahan, yang mana kesalahan kamu ni banyaknya sampai ke langit, mencecah langit, kemudian kamu menyesal, nescaya Allah menerima taubatmu. Jadi hadis inilah dijadikan ulama panduan, letak masuk dalam senarai syarat taubat nasuha. Jadi ulama letak tu bukan saja-saja letak, ada panduan-panduan sandaran dia. Ini hadis dia. Kamu buat dosa sebesar mana pun sehingga mencecah langit, nak tunjuk kata besar banyaknya dosa, kemudian nadimtum, kamu menyesal.
Nadama, ya, nescaya Allah menerima taubat. La taballahu alaikum. Hadis daripada Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Summa nadimtu. Macam kita duk baca apa tu, zikir munajat tu kan. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna, tu nadimna ala ma fa'alna. Nadim, kami menyesal ya Allah, kami bertaubat, kami kembali, kami menyesal. Tu nadim. Ya, kita ada nama Nadim kan, Hang Nadim apa? Hang Kasturi, Hang Nadim. Jadi Hang menyesal, ya. Sesungguhnya menyesali perbuatan dosa dan berjanji tidak akan mengulangi perlu dibuktikan. Ini syarat ni. Dia tak tulis nombor ni, tapi kita boleh nampak. Apa syarat taubat nasuha seterusnya? Dibuktikan dengan amal perbuatan. Contohnya dia kata apa? Orang yang bertaubat dari mencuri, bererti dia mesti sanggup bersedekah. Dulu dia mencuri, kaki mencuri, perompak, penyamun apa semua, dia bertaubat, alhamdulillah bertaubat. Maka dia kena buktikan, dia kena cover, dia kena tebus balik untuk banyak bersedekah. Orang yang bertaubat dari meninggalkan solat mesti sanggup mendirikan solat dengan serta-merta, maknanya qada. Orang yang bertaubat dari mengumpat mesti diganti dengan banyak berzikir dan baca Quran. Nampak? Orang yang berzina, meninggalkan zina diganti dengan pernikahan yang sah, dan begitulah seterusnya. Orang yang minum arak, bila dia bertaubat apa nak buat? Banyak minum air mineral. Ya. Maknanya dia mesti buat sesuatu untuk menebus balik kesalahan dia. Kalau tidak, tak sempurna syarat taubat tu. Tu masya-Allah. Jadi kalau dulu dia tak boleh baca Quran, bila dah bertaubat mesti usaha bagi baca Quran, buktikan. Yang dulu dia lalai, sekarang ni berubah. Habis. Dalam satu hadis dinyatakan bahawa perbuatan baik akan dapat menghapuskan dosa-dosa akibat perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Innal hasanat yudhibnas sayyiat kama yudhibul ma'al wasakh. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghapuskan dosa, dan perbuatan buruk sama seperti air menghilangkan kotoran. Jadi dosa-dosa kita yang lampau, kita jadi susah hati macam mana ni, Allah ampun ke tidak, Allah ampun ke tidak. Ya boleh, dengan syarat, salah satu syaratnya kita buat baik. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus, akan memadam dosa-dosa yang lampau, seperti mana air menghilangkan kotoran. Mengikut riwayat Imam Tirmizi, mafhumnya ada satu hadis, ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, nescaya ia akan boleh menghapuskannya. Saya pernah jumpa tuan-tuan, kisah benar. Lepas kuliah muslimat di masjid daerah Manjung, kuliah duha, datang satu orang muslimat lah, pangkat makcik. Dia berterus terang dengan saya, dia kata, Ustaz, saya ni baru berhijrah, baru bertaubat, dan dia pun baru balik umrah macam itulah. Ya. Saya ni dulu orang meniaga, di Lumut tu ada Medan Selera, dekat bus station Lumut, Medan Selera, dia salah seorang peniaga lah. Masa zaman jahiliah dulu apa dia buat? Dia telah main sihir. Dia mengaku, dia kata, dia telah bomohkan kedai-kedai kawan-kawan yang lain sehingga nak bagi tak laku lah. Bila dia bertaubat, dia pergi jumpa setiap owner kedai kawan-kawan dia tu, dia minta maaf dan dia mengaku dulu dia dah sihir. Dahsyat kan? Dan dia ada sedikit duit, tak tahulah dia kumpul ke apa ke, dia bagi dekat setiap seorang takat mana yang dia mampu. Dia tebus balik. Dahsyat ya. Nanti kita akan baca nanti muka surat 19. Ya, itu satu taubat yang saya kira luar biasa. Tak semua orang sanggup ke tahap itu. Ya. Okey, dari huraian di atas secara ringkas dapat disimpulkan bahawa syarat diterima taubat sehingga dikategorikan sebagai taubat nasuha, ini yang kita sebut tadi, memenuhi beberapa perkara seperti mana berikut. Ini dia punya kesimpulan dia dan dia letak poin kat situ.
Mungkin kita boleh letak nombor. Beristighfar. Beristighfar, banyakkan beristighfar. Kemudian berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat. Berhenti, stop, jangan buat dah. Dan ini salah satu cabaran lah. Memang orang bertaubat dia akan berhenti, tapi selama mana dia boleh bertahan? Sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan? Itu yang kadang-kadang ada ejekan-ejekan bahasa kita disebut apa? Tahu buat. Kan? Buat balik. Bukan taubat, tahu buat. Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Jadi nak taubat betul-betul tu, oh dahsyat. Bukanlah satu benda yang mudah. Jadi berhenti dari perbuatan dosa, menyesal tadi, an-nadam tu. Menyesal sungguh-sungguh maknanya apa tuan-tuan? Rasa malu. Kita ni rasa malu dengan Allah. Nikmat yang Allah beri kepada kita selama ni, kita balas dengan buat dosa. Malunya kan? Allah bagi macam-macam nikmat. Udara, panca indera, nikmat tenaga, nikmat aman, nikmat itu, nikmat ini. Tiba-tiba kita balas nikmat Allah dengan dosa maksiat. Malu. Di situ datang menyesal. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tadi dah stop, kemudian berazam untuk tidak mengulangi. Ini yang payah tadi ni. Kemudian meminta maaf kepada pihak-pihak yang berkaitan. Yang saya cerita tadi pasal sihir tu. Meminta maaf kepada pihak-pihak berkaitan sekiranya kesalahan tersebut ada hubungan dengan hak anak Adam. Dan saya kira ini antara syarat yang paling susah. Bila melibatkan hak sesama manusia, nak kena pergi minta maaf, nak kena pergi minta halal. Memang muka tebal setebal-tebalnya, tapi kita fikir ini masa depan akhirat, pedulikan. Masa depan akhirat punya pasal, kita tak nak terlibat lagi dosa dengan manusia, nanti susah kira-kira kat sana, biarlah settle kat dunia ni. Malu pun malulah. Itu Nabi kata apa? Fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Kamu malu di dunia ni tak sebesar mana jika kamu menanggung malu di akhirat. Sekarang pilih, nak malu kat dunia ke malu kat akhirat? Biarlah malu kat dunia. Jadi kita kena jumpa orang yang pernah kita zalimi, khianat, yang pernah kita fitnah, yang kita pernah ambil barang dia, hutang tak bayar apa semua, pergi. Minta maaf, minta halal. Kalau ada duit, bayar balik. Bagi balik harta yang kita pernah khianat. Dia kena macam tu. Kalau tak ada, minta halal lah. Kalau dia tak halal, ustaz macam mana? Tak dia apa lah. Dia akan tuntut ke akhirat. Itu risiko dia. Jadi perlukah kita minta maaf ni sebut secara detail ataupun memadai secara umum? Itu pun ulama bincanglah. Kalau ada kekuatan untuk detailkanlah. Kalau tidak, umumkanlah. Saya minta maaf, saya ada salah dengan awak. Dah. Salah apa? Adalah. Saya mengaku saya salah. Tak perlu dah ada detail kan. Macam di sekolah dulu, ingat kan bila nak raya tu, bulan-bulan Ramadan dan nak dekat-dekat raya, pelajar-pelajar akan bersalam dengan cikgu. Nak cuti dah ni. Jadi minta maaf lah. Ada yang rajin-rajin dia pergi detailkan kesalahan dia depan cikgu. Cikgu minta maaf cikgu, saya lah yang lukis gambar cikgu botak dekat tandas. Itu tulisan saya lah tu. Dia detail kan. Cikgu pun nak kata apa, dah nak minta maaf ni kan. Muka tak puas hati je. Saya lah yang pancitkan tayar cikgu. 16 kali saya lah orangnya. Tu kira memang berani lah. Kalau tak, cikgu saya minta maaf dengan cikgu, saya ada dosa dengan cikgu. Dosa apa? Adalah cikgu. Janganlah tanya kan. Kemudian dia kata apa? Memperbanyakkan amal soleh sekaligus sebagai tebusan dari perbuatan dosa yang telah dilakukan. Dalam bahasa Arab disebut ibdal. Atau ada istilah lain dipanggil islah. Mana islah ni perbaikilah bagi jadi baik. Buktikan yang kamu betul-betul nak baik, nak berubah jadi baik. Allah nak tengok kesungguhan kamu. Itu dipanggil islah ataupun ibdal. Bukan bedal ya. Jadi kalau kita memenuhi berapa ni? 2, 4, 6. Lebih kurang 6 ataupun 7. Masukkan yang tak berputus asa tadi. 6 ke 7 syarat ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Dia tak boleh, tak ada salah satu. Kena lengkap semua tu. Tak berputus asa, banyakkan istighfar, berhenti, menyesal, berjanji tak nak ulang. Kemudian minta maaf kepada orang yang terlibat.
dan islah ataupun ibdal. Ibdal ni ganti kan, mat badal. Ibdal. Ganti balik yang tak elok tu kepada yang elok. Baik, habis. Sesungguhnya hanya bertaubat sahaja umat Islam dapat memulakan hidup baru, menghapuskan lembaran yang kini telah banyak dinodai oleh titik-titik hitam. Terus loncat perenggan kedua, marilah kita kembali kepada hukum dan undang-undang ilahi supaya Allah berkenan menurunkan nusrah dan kurniaannya. Terus perenggan terakhir, sesungguhnya hanya dengan bertamassuk. Apa dia tamassuk? Yakni berpegang teguh. Tamassaka yatamassaku tamassukan, itu masdar dia. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sahaja umat Islam akan dijamin menjadi umat yang berwibawa, dan hanya menunaikan ajaran-ajaran agama dan menjauhi larangan syariat sahaja kaum muslimin mampu membebaskan diri dari berbagai belenggu kehinaan, dan kepada Allah sahaja kita mohon taufik dan hidayah. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan para hadirin, kita yang dah tahu alhamdulillah, syukur kita sebar-sebarkan, kita panjang-panjangkan. Macam kita sebut tadi, kita jadi ejen untuk memberi harapan kepada kawan-kawan kita, ahli jemaah kita di luar sana. Jom kembali kepada Allah. Tambah nak dekat Ramadan ni, nak dekat Ramadan ni lagi cantik kan. Jangan tunggu Ramadan, Syakban ni kita dah mula bertaubat, dah mula kembali kepada Allah, dah mula panas badan dengan amal ibadah, supaya bila masuk Ramadan tu lagi cantik lah. Nak tunggu Ramadan tu elok, tapi tak tahu umur kita sampai ke tak sampai. Sedangkan taubat tidak menunggu, ya, dia tak menunggu kita punya ajal. Ataupun terbalik, ajal tidak menunggu taubat kita, ya. Ajal maut kita ni dia tak menunggu taubat. Maksudnya malaikat maut dia takkan pastikan kita dah bertaubat baru dia ambil nyawa, tak. Dia tak macam tu kaedah dia kan. Malaikat tunggu je bila nak bertaubat ni. Dah bertaubat, okey cantik, dia pun cabut nyawa. Selagi tak bertaubat dia tak cabut, tak, bukan. Silat hari bulan waktu kita buat maksiat pun dia boleh cabut nyawa, kalau dengan izin Allah, kehendak Allah begitu kan. Itu yang perlu kita berhati-hati. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Ada rezeki kita berjumpa lagi untuk menyambung nasihat yang ke-13. Hammul arifus sana'u wa hammuz zahidu ad-du'a'u. Ya. Akhir kalam kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika.